warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. وزدنا علما يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan peluang kepada kita sekali lagi pada malam ni untuk sama-sama hadir ke tempat yang penuh keberkatan ini, untuk mengimarahkan tempat yang mulia ini. Jadi insya-Allah malam ini kita akan sambung lagi perbincangan berkenaan dengan fiqh ataupun fiqh yang telah kita mulakan sebelum PKP dulu. Selepas PKP ni kita bincang berkenaan dengan korban, dan hari ini kita akan baliklah kepada perbincangan hak dulu. Cumanya kita masih lagi dalam bab berkenaan dengan taharah, tetapi kita tidak akan bincang secara lebih mendalam lah, secara lanjut berkenaan dengan bab berkenaan dengan air ni. Berkenaan dengan air kita hanya akan bincang sepintas lalu, sebab hak ni boleh dikatakan umum tahu dah lah, maklum dah. Sebelum ni kita bincang dah berkenaan dengan pembahagian air kepada 4, iaitu air hak suci dan boleh mensucikan sesuatu yang lain. Yang kedua, air yang suci boleh mensucikan air sesuatu yang lain tetapi makruh. Air hak kena cahaya matahari di tempat yang panas menyebabkan kalau guna air itu jadi punah kulit. Yang ketiga, air yang suci tapi tidak boleh mensucikan perkara yang lain seperti air Milo dan seumpamanya. Manakala yang keempat, air yang bernajis. 4 bahagian itu. Dan kita cerita juga berkenaan dengan jumlah air yang ditentukan dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab lain kepada 2 kullah tu. Pembahagian air kepada 2 kullah ataupun orang panggil qalil atau kathir. Iaitu kalau air itu cukup 2 kullah, kurang daripada 2 kullah, bila masuk sesuatu yang bernajis dalam itu, sebagai contoh tahik ke, maka secara automatik air itu dikira bernajis. Tapi kalau air itu cukup 2 kullah ataupun lebih dan dimasuki najis, sekiranya air itu tidak berubah mana-mana satu daripada sifat dia, warna dia, bau dia dan rasa dia, maka air itu dikira suci. Itu hak umum lah. Jadi waktu kita bincang dah. Jadi malam ni kita nak bincang pula beberapa masalah yang timbul apabila berlaku sesuatu kepada air. Jadi banyaklah. Banyak masalah-masalah yang timbul apabila berlaku beberapa perkara ni. Sebagai contoh, kalau orang hak berjunub. Orang berjunub ni orang hak berada dalam keadaan hadas besar. Hadas besar sama ada dia mimpi ataupun dia melakukan hubungan dengan isteri dia, kalau orang lelaki. Kalau orang perempuan pula dia berhaid. Orang mari haid. Jadi kalau dia masuk mandi dalam air hak bertakuk, apa hukum? Boleh ke tidak kita guna air tersebut untuk bersuci? Adakah air itu dikira sebagai air yang suci? Boleh buat air sembahyang? Itu soal. Lepas tu kita nak bincang juga berkenaan dengan orang puan yang mandi, orang puan hak berjunub, hak mari haid, ataupun dia keluar dia melakukan hubungan dengan suami dia, selepas tu dia pergi mandi. Selepas tu dia pergi mandi. Sebagai contoh, dia mandi ambil air dalam baldi. Dia mandi tu dia syedok air dalam baldi. Jadi bila dia syedok tu kenalah tangan dia tu hak masih berada dalam keadaan berjunub. Adakah air sebaldi itu pula, air sebaldi itu, setong tu, dikira suci ataupun tidak?
Yang mana selepas tu suami dia pula nak pergi mandi. Ataupun sebaliknya. Kalau suami mandi dulu, dalam keadaan suami berjunub, boleh mandi tu kenalah air tangan dia masih dalam keadaan junub tu tidak suci lagi, kena air. Okey, air dah letung tu. Jadi adakah air itu suci untuk isteri dia pula selepas tu mandi? Itu masalah juga, okey. Dan beberapa lagi masalah lain, kalau air itu dijilat oleh kucing seumpamanya, okey. Air dijilat oleh kucing. Begitu juga pakaian hok kita nuak semaya, kucing mari duduk mari duduk mari duduk dekatlah kan kena pakaian kita. Ataupun begitu juga masalah berkenaan dengan anjing. Anjing kalau dia jilat, air berada dalam sesuatu bekas. Boleh ke tidak kita buat ambil air semaya guna air tersebut? Adakah air itu masih dikira suci? Dan beberapa lagi masalah-masalah yang lain. Cuma dua malam ni kita akan bincang beberapa perkara lah. Tidak tidak semualah ke mana dia lah. Itu. Begitu juga dibincang juga selepas ni. Kalau kalau daging hok terpotong, daging hok kita kata bangkai lah, okay. Bangkai binatang hok tidak disembelih, binatang tak sembelih, lepas tu daging tu jatuh. Kira-kira binatang tu sebagai contoh lembu, okay. Lembu curi, okay. Lembu curi kerak sepohor, okay. Tiba-tiba daging tu masuk sepohor tu dikira bangkai, najis. Sebab tidak disembelih, okay. Lembu tu hidup lagi ambil pohon setokor. Jadi daging tu masuk dalam air tu. Jadi lagu mana keadaan air tersebut, dikira suci ataupun tidak. Jadi itu beberapa masalah lah. Jadi malam ni kita nak bincang hak ni dulu, iaitu larangan kencing dan mandi janabah di dalam air yang bertakung. Jadi ada satu hadis, iaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Akhrajahu Muslim walil Bukhari la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi wa li Muslimin minhu wa li Abi Dawud wa la yaghtasilu fihi minal janabah. Maksud dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah sesiapa dari kalangan kamu mandi di dalam air yang bertakung dalam keadaan dia berjunub. Orang berjunub Nabi larang daripada mandi dalam air yang bertakung. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ini hadis dalam kitab Sahih Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan dalam Sahih Bukhari pula hadisnya, janganlah sesiapa dari kalangan kamu kencing di dalam air yang bertakung yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di dalamnya. Hak ni larangnya daripada kencing dalam air yang bertakung, hak tidak mengalir, kemudian dia mandi dalam tu. Di dalam riwayat Muslim dengan lafaz daripadanya. Bukan mandi dalam tu, tapi mandi daripada air yang bercampur dengan air kencing tadi. Imam Abu Dawud meriwayatkan tidak boleh mandi janabah di dalamnya. Di dalam air di dalam bekah ataupun tempat yang bertakung air itu, yang mana air itu telah bercampur dengan sama ada air kencing ataupun orang yang mandi janabah dalam itu. Orang yang mandi janabah dalam itu. Jadi secara umumnya kita dapat bahas ini satu masalah, air yang bertakung, khususnya air bertakung, bila ada seorang pergi kecing dalam itu. Pergi kecing dalam itu. Ataupun ada orang mandi janabah. Mandi janabah yakni dengan cara dia tu duduk dalam tu, terus masuk dalam tu. Kita kata sebagai contoh qalah lah, qalah. Kalau zaman dululah qalah, nak mandi janabah, nak mandi wajib, dia berenang dari tu lalu. Berenang dari tu lalu, boleh. Sah rata air gak sah lah. Rata air gak sah. Ataupun satu lagi, ada budak ke siapa-siapa pergi kecing dalam tu. Pergi kecing dalam tu. Tak kira lah air tu banyak ke sikit ke, Kalau sikit cerak dah tak boleh sebab air tu dikira bernajis. Kalau banyak, kalau air tu lebih daripada 2 qalah dan tak ada kesan pun, air kecing tadi. Dan mandi janabah tadi tak ada kesan pun dari segi perubahan warna, perubahan rasa, perubahan
perubahan bau tak ada. Okey. Jadi boleh ke tidak? Boleh ke tidak seseorang itu mandi? Jadi bila tidak ada perubahan, kalau orang mandi kecil dalam itu, air itu lebih daripada 2 kullah, tak ada berubah. Warna dia tak berubah, rasa dia tak berubah, bau dia pun tak berubah. Air itu secara umumnya dikira bersih. Dikira bersih. Ataupun orang mari mandi janabah dalam itu, tak ada perubahan langsung ke? Tak ada perubahan langsung. Kalau air itu cukup 2 kullah ataupun lebih. Jadi boleh ke tidak? Air itu secara umumnya dikira suci. Boleh ke tidak kita mandi ataupun kita gunalah air tersebut. Sama ada kita ambil air semaya pula selepas tu, dan seumpamanya. Jadi boleh ke tidak? Jadi sini Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Hajar penulis kitab ni lah bawakan hadis tentang larangan mandi dan kencing di dalam air bertakung daripada riwayat Bukhari, riwayat Muslim dan riwayat Abu Daud. Demikian ini adalah disebabkan ketiga-tiga riwayat tersebut mempunyai makna yang berbeza-beza. Apa riwayat hari? 3 riwayat untuk menyabitkan satu masalah. Apa dia kena hari ketiga-tiga riwayat ni? Jadi ada faedah dia. Sebabnya riwayat Bukhari yang berbunyi summa yaghtasilu fihi, kemudian dia mandi dalam tu. Orang tadi kencing dalam air tu, lepas tu dia mandi dalam air tu. Dah air tu banyak kita katalah kolah ataupun koleh pergi tempat hotel ke mana kencing dalam tu, penyakit sebagai contoh. Jadi selepas dia kecing, dia tengah mandi dia kecing, sekali lah mandi kecing sekali lalu. Jadi kalau ikut riwayat Bukhari memberi pengertian bahawa orang yang kencing di dalam air bertakung dan juga orang lain tidak kecing dilarang daripada mandi berendam di dalamnya. Apa lagi itu? Adakah air itu dikira kotor, dikira tidak suci? Apa tu? Tak boleh buat ambil air semaya ke lagu mana? Sedangkan air itu lebih daripada 2 kullah, tak perasai-perasai pun orang lain tak perasai-perasai pun orang lain. Apa nak larinya? Itu persoalan dia lah. Yang kedua riwayat Muslim yang berbunyi summa yaghtasilu minhu, memberi pengertian bahawa mencedok air yang bertakung dan sudah bercampur dengan air kencing ke dalam bekas yang lain, kemudian mandi luar daripada air yang bertakung itu adalah dilarang. Kalau tak mandi dalam tu dilarang. Kalau mengikut riwayat Muslim, maksud dia tidak mandi dalam tu, cedok air dalam tu mandi. Cedok air dalam tu mandi luar daripada kolah tu ataupun koleh tu. Koleh tu bertakunglah air. Jadi hak tu pun dilarang juga, sama ada mandi dalam atau mandi luar, dua-dua tu dilarang. Adapun riwayat Abu Daud yang berbunyi wala yaghtasilu fihi minal janabah, membawa pengertian bahawa kencing dan mandi janabah di dalam air yang bertakung adalah dilarang. Tak boleh berlaku dua-dua tu. Walaupun seorang itu tidak mahu mandi menggunakan air tersebut, ia tetap dilarang daripada kencing di dalamnya. Tak boleh lah kencing kau mandi janabah di dalam air yang bertakung. Di dalam air yang bertakung. Apa tak boleh tu? Sebab takut orang yang pun duk mai guna. Kalau rumah kita air dalam tap hak moden kalau ni, dalam bekah hak comel tu hak tu walaupun takut semata ya. Takut semata lepas sudah mandi orang buailah masuk air lain pula, tu tak ada masalah. Tu tak ada masalah. Ni hak jenis takung ni. Apa tu ramai-ramai guna. Ramai-ramai guna macam air di macam air di kalau gena di hotel ke mana ke, memanglah dia tukar juga air tu, tapi kita tak tahu bila dia tukar tak tahu bila dia tukar. Dia nak tunggu air itu ditukar berapa ramai dah guna. Sedangkan kita buat mandi janabah kalau banyak sangat air itu tak apalah Kalau kolej kecil apatah kalau kecil kalau orang tu pergi kecing dalam tu. Kalau orang tu pergi kecing dalam tu lagi-lagilah terlarang. Jadi gabungan ketiga-tiga riwayat ini menunjukkan bahawa ketiga-tiga perbuatan tersebut adalah dilarang sama sekali. Demikian itu kerana kencing atau mandi janabah secara berendam
Di dalam air yang bertakung akan menyebabkan orang lain berasa kotor dan jijik. Walaupun jumlahnya yang banyak, tidak sampai menajiskannya. Itu sebab utama dia. Itu sebab kenapa Nabi SAW lari daripada kencing ataupun mandi janabah. Jadi atas kita lah ke. Walaupun orang lain tak tahu, sepatutnya kita kena jagalah. Ini merupakan satu bentuk akhlak yang baik. Akhlak yang baik bila pergi tempat ramai, kolej air yang bertakung yang digunakan oleh orang ramai. Kalau kita seorang di rumah guna, macam kita kata contoh tadi, okey. Dalam tap mandi itu tidak menimbulkan masalah. Hak menimbulkan masalah bila orang lain guna sekali tempat tersebut. Air tersebut. Sama ada orang lain nak guna untuk ambil air semaya ataupun dia nak guna untuk mandi dalam tu. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Jadi larangnya dalam hadis ni bukan nak royak air tu najis. Sebab kalau air tu lebih daripada 2 kullah, dia tidak ada kesan air kencing tersebut, sama ada dari segi bau, rasa dan warna, dan dia juga mandi janabah tadi tidak ada kesan perubahan yang jelas, maka air itu dikira suci. Mana kalau orang lain mari ambil air semaya, kalau dalam keadaan dia tak tahu ada air kencing dalam tu, sah ke? Sah, boleh buat semaya air tu ke? Cuma ni perbuatan tak jenis lah. Ni perbuatan tak jenis. Perangai huduh lah. Sebab tu Nabi SAW larang. Dari segi apa ni, suci ke tidak, secara umumnya ia suci. Secara zahirnya ia suci. Lepas tu dia kata kotoran air kencing juga boleh mendatangkan penyakit kepada orang lain. Jadi larang tu bukan nak royak air tu najis, tak boleh buat ambil air semaya. Kalau dia lebih lah, kalau air tu lebih daripada 2 kullah. Kalau air tu kurang daripada 2 kullah, memanglah tak boleh. Sebab dia dikira bernajis. Mari duk kecil dalam tu, automatik jadi najis. Hak ni kalau lebih daripada 2 kullah, dilarang juga. Dilarang juga sebab tadilah jijik dan boleh jadi membahayakan orang lain. Membahayakan orang lain. Itu apa ni? Yang pertama. Lepas tu berkenaan dengan hak ni juga dapat difahami bahawa mandi janabah dengan mencedok air bertakung adalah diharuskan. Kalau tadi kita berkenaan dengan mandi berendam dalam air itu. Mandi berendam dalam air itu. Maknanya kita boleh faham juga daripada hadis ni, kalau orang nak mandi janabah, dia nak syadok air, boleh juga, tidak ada masalah, tidak timbul masalah. Begitu juga mandi janabah menggunakan air yang mengalir. Hak tu lebih-lebih lagi lah boleh. Lebih-lebih lagi boleh. Bahkan hak tu lah lebih baik kan, kalau kita nak berendai lagu tu. Gimana di sungai, gimana di parit, gimana di latar ke. Itu hak terbaik. Atau mandi rumah kita kan. Mandi air apa? Air parit tu lah, shower tu. Itu air ngalir lah tu. Okay. Itu air ngalir juga. Tak kena pergi, tak nak tiga pergi latar lah kan. Kita duduk bandar ni, nak pergi latar balik mana. Shower tu pun air mengalir juga. Jadi tak timbul masalah. Lepas tu sekali lagi, kita dapat faham juga daripada hadis ni, diharuskan juga kencing di dalam air yang mengalir. Hak tak boleh, hak dilarang ialah dalam air yang bertakung. Sebab akan menjijikkan orang lain. Dia boleh jadi akan menyebarkan penyakit dan seumpamanya itu. Walaupun zahirnya kalau air itu lebih daripada 2 kullah, tidak ada apa-apa kesan daripada air kecil itu, ia suci, boleh buat air semaya. Tetapi syarak juga mengambil kira sebalik hak zahir itu. Takut-takut kotor, bernajis, dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang jijik. Perbuatan yang tidak patut. Kalau buat kerja lagu tu, orang akan pandai ni orang yang tidak bertamadun. Orang yang tidak cerdik lah kan. Orang Islam ke apa lagu ni. Jadi itu mencemarkan nama orang Islam. Jadi itu sebab ia dilarang. Itu sebab ia dilarang. Tak apalah. Habis tu. Itu yang pertama. Jadi lagu mana, adakah dari segi hukum, apakah air yang bertakung tadi, kalau orang itu kencing, maka secara automatik akan menyebabkan air itu jadi bernajis? Tidak. Kena tengok dulu air itu banyak ataupun sikit. Kalau kurang daripada 2 kullah, maka dikira bernajis. Tak bolehlah buat ambil air semaya.
dilarang buat ambil air semaya, dilarang mandi janabah dan seumpamanya. Kalau air itu lebih daripada 2 qullah dan tidak meninggalkan apa-apa kesan daripada air kecil tadi, air itu dikira suci. Boleh buat ambil air semaya, boleh mandi, tetapi Nabi SAW tetap larang. Sebab apa? Sebab ada kesan-kesan yang tidak baik daripada daripada air tersebut yang telah bercampur dengan air kecil. Jadi larangan itu boleh jadi larang kalau air itu lebih suci larangnya sebab jijik dan kotor. Kalau air itu kurang, lebih-lebih lagi lah larangnya sebab air itu jijik dan kotor, dan air itu juga bernajis. Air itu juga bernajis. Itu. Lepas tu larangan kepada lelaki dan perempuan mandi menggunakan lebihan mandian satu sama lain. Mandi menggunakan lebihan mandian satu sama lain. Ini khusus dalam bab mandi janabah. Mandi janabah. Jadi hak ni sebab ada juga ada juga ulama yang berpandangan bahawa tak boleh. Berdasarkan hadis ni ada juga ulama yang menyimpulkan bahawa tak boleh orang lelaki suami mandi menggunakan lebihan mandian isteri dia. Ataupun si isteri mandi menggunakan lebihan mandian si suami. Bukan air hak tu lah, bukan dia mandi dia tak ada air tu, lepas tu suami dia pula mari. Tak. Air hak masih berbaki dalam bekas, dalam tong hak dia guna tu. Tong yang sama, suami isteri guna separuh. Jadi separuh lagi untuk suami. Jadi hak separuh tu boleh ke tidak buat mandi oleh suami ataupun sebaliknya. Jadi setengah ulama kata tak boleh. Tak boleh. Suami mandi menggunakan lebihan air mandian isteri ataupun isteri mandi menggunakan air lebihan mandian suami. Ada ulama kata tak boleh. Sebab ada larangan lah dalam hadis ni. Ada larangan dalam hadis ni. Jadi apa maksud? Apa sebab Nabi SAW larang sini? Adakah untuk menyatakan tak boleh air itu dikira bernajis disebabkan capur kena tangan kan bila kita cedok? Bila cedok tu isteri cedok air tu mestilah kena tangan dia kan? Capurlah tangan berjunub lah, dikira berjunub. Ataupun suami cedok air tu mestilah kena. Jadi adakah air yang suci kena tangan orang berjunub, mana-mana anggota tubuh orang berjunub maka dikira berjunub automatik? Itu persoalan dia. Dikira dikira bernajis. Jadi itu. Jadi wa an rajulin sahiban nabiy sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasila al-mar'atu bi fadli ar-rajul aw ar-rajulu bi fadli al-mar'ati wal yaghtarifa jami'an. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa isnaduhu sahihun. Daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perempuan mandi menggunakan lebihan mandian lelaki, yakni suami lah, atau lelaki mandi menggunakan lebihan mandian perempuan. Dan hendaklah kedua-duanya mencedok air bersama-sama. Itu. Jadi kalau tengok kepada zahir hadis ni, Nabi larang. Nabi larang perbuatan ni. Jadi bila larang bermakna perbuatan itu haram. Secara umumnya, secara zahirnya. Adakah itu maksud Nabi sini? Nak wayak air hak tinggal selepas si isteri mandi itu adalah air yang bernajis, tidak boleh digunakan oleh suami, ataupun suami air hak suami sudah mandi tinggal tu najis juga, tak boleh digunakan untuk si isteri. Jadi boleh timbul boleh timbul kemusykilan juga dalam masyarakat kan. Aku ni berjunub, mungkin aku setuh air kak, jadi air tu najis juga. Jadi itu persoalan dia. Jadi kenapa Nabi larang sini? Kenapa Nabi larang sini? Jadi apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ialah untuk mengajar cara bermesraan di antara suami isteri khususnya ketika mandi. Jadi Nabi larang suami mandi daripada lebihan mandian isteri, dan isteri mandi daripada lebihan mandian si suami. Sebenarnya Nabi nak ayat benda lain, bukan nak ayat air itu bernajis seperti mana difahami oleh setengah ulama, setengah pihak. Lelaki dan perempuan yang dimaksudkan di sini ialah suami dan isteri.
ia bukannya merujuk kepada hukum bolehkah isteri-isteri mandi dari lebihan suami dan sebaliknya. Sebagaimana difahami oleh setengah pihak. Ni ada, boleh jadi ada juga hok berpergian lagu ni ke. Hok lah jadi ke. Sebab sebenarnya itu pemahaman yang tidak tidak berapa tepat lah, tidak begitu tepat. Oleh itu tidak sepatutnya suami maupun isteri mandi berasingan. Nabi nak suruh mandi sekali. Itu maksud lagi si suami mandi daripada lebihan air mandian isteri ataupun sebaliknya. Nak suruh mandi sekali lah. Bila mandi sekali tak ada dah air yang berbaki kepada mana-mana pihak untuk mandi selepas tu. Itulah yang dimaksudkan oleh baginda melalui larangannya secara takdibi di sini. Larangan secara takdib. Larangan ni dia ada beberapa maksud. Hak zahirnya, hak biasanya bila orang itu larang bermakna perkara itu haram dibuat. Okay. Jangan main jangan minum arak sebagai contoh. Jangan zina. Maknanya perbuatan itu haram. Itu larangan tahrimi. Ada juga larangan itu hanya bermaksud takdibi. Maknanya untuk mengajarkan adab, mengajarkan hak terbaik, hak molek. Hak molek. Hak molek ke. Macam-macam lah bentuk takdibi ni ke. Larangnya hak jangan buat gini. Buat gini ke sebagai contoh. Guna pisau ke ke. Guna pisau ke. Kerak lagu ni, pegang lagu ni. Itu kita lari anak kita ke. Jangan pegang lagu ni, pegang lagu ni. Apa lari? Bukan ayat haram. Cuma hak terbaik, hak molek supaya tangan itu tak luka. Supaya tangan itu tak luka. Ataupun apa-apalah ke. Larangan-larangan hak kita bagi tahu kepada anak murid kita ke dalam menggunakan apa-apa. Jadi ada kaedah hak tepat, ada kaedah hak kuat tepat. Jadi untuk pergi kepada kaedah hak tepat tu kita kata jangan buat gitu. Buat gini. Itu tu larangan secara takdib. Nak ajar hak terbaik. Jadi situ gitu juga sini. Hak Nabi SAW sebut sini ni itulah larang untuk ajar hak terbaik, hak paling molek. Bukan bermaksud air itu dikira najis disebabkan telah terkena tangan si suami ataupun si isteri. Tidak, yang berjunub. Isteri mandi menggunakan lebihan mandian suami semakna dengan isteri mandi selepas suaminya mandi. Begitu juga sebaliknya. Sedangkan mereka sepatutnya mandi bersama-sama untuk menambahkan kemesraan sesama mereka. Itu hak Nabi nak. Jadi ada juga orang hak salah faham mengatakan air itu dikira bernajis, tak boleh mandi. Jadi rohok lah ke. Jadi rohok. Jadi kena buah air itu cukup-cukup lah. Kalau tidak bazir. Kalau tong besar ke. Tong besar kena tangan ke. Dikira bernajis. Apa kena cuah lah air itu. Apa kena cuah lah air bukan setakat suami. Tak boleh guna ke kalau kira bernajis ke. Orang lain pun tak boleh juga lah nak ambil air semaya ke apa. Tak boleh juga. Ada juga salah faham gitu. Padahal sebenarnya bukan gitu. Sebenarnya nak ayat nak suruh mandi sekali. Nak suruh mandi sekali. Air itu tak ada gapo-gapo ke. Tak usah pusing, tak usah muskil lah, tak usah rasa ragu lah. Orang yang berjunub, orang berjunub dia setuh air mutlak, air suci. Tak jadi gapo, tak jadi kotor ke. Sebab tangan dia tu tidak najis. Dia tu dikira berhadas. Hadas tu najis, bukan najis. Kita kata kekotoran secara maknawi. Tak nampak. Kekotoran yang menjejaskan air itu daripada suci jadi najis, itu kekotoran yang zahir. Kekotoran yang zahir najis dan seumpamanya. Orang berjunub ke? Orang berjunub, orang kafir kalau setuh air kita nak ambil semaya. Boleh ke tidak? Tak ada gapo, tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Jadi hak ni ada juga hak timbul salah faham di kalangan masyarakat. Sebab ada jugalah pendapat mengatakan lagu tu. Okey, mandi dimaksudkan ialah mandi janabah dan juga mandi biasa. Ada juga setengah pihak kata mandi biasa pun mandi biasa. Suami isteri itu tidak berjunub. Isteri pun dalam keadaan bersuci, tidak kata mari kotor ke apa tidak. Jadi ada setengah pihak kata kalau dia mandi selepas tu air hak berbaki selepas dia mandi itu pun tak boleh digunakan oleh
suami. Begitu juga sebaliknya. Padahal tidak. Padahal tidak, sebab kira-kiranya salah faham lah daripada hadis ni. Hadis ni sebenarnya menuntut suami dan isteri itu mandi sekali. Gitulah. Nabi SAW sendiri sering mandi bersama Aisyah. Ini dia nak sabitkan lagi lah. Nak sabitkan lagi perkara tadi. Dari bekas yang sama, sehingga apabila masing-masing berebut mahu mencedok air, Nabi SAW berkata kepada Aisyah, Da'li. Biar akulah cedok. Nabi kata kan. Itu. Ini menunjukkan ia adalah sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Itu bukan Nabi royak saja, bahkan Nabi buat juga. Sunnah qauliyah ni sunnah hak bersifat ucapan. Nabi sebut ya. Hak ni bukan setakat Nabi royak, bukan setakat Nabi suruh, bahkan Nabi sendiri buat. Amalan ini selain dapat mengeratkan hubungan suami, juga dapat menjimatkan air dan masa. Banyaklah kelebihan dia kalau boleh mandi sekali. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Itu. Lepas tu banyaklah kesimpulan daripada hari ini yang kita boleh belajar ke. Bersifat bersifat fiqh lah. Iaitu itu suami isteri harus melihat anggota tubuh masing-masing kerana tidak ada aurat antara mereka berdua. Bahkan harus kepada mereka berdua mandi tanpa surat benang. Tak apa. Adapun hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah yang berbunyi, ma ra'aituhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni al-faraj wala ra'ahu minni fahadha laisa bisahihin. Ada satu hadis, tapi hadis ini tidak sahih, mengatakan Aisyah kata, isteri Nabi lah, aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda juga tidak pernah melihat kemaluanku. Jadi walaupun ada hadis, tapi itu tidak sahih. Itu tidak sahih. Bahkan boleh lah. Bahkan sebenarnya boleh. Boleh. Payahlah kalau kata tak boleh tu. Payahlah. Agak susah kalau kita tak boleh, kalau kata haram, berdosa semua lah berdosa semua lah. Itu tidak siapa tidak siapa bila tengok alat sulit tadi, mana-mana pihak tidak kata jadi tidak zuhud, jadi kalau orang tu nak jadi zuhud nak jadi orang soleh, bila buat perbuatan tadi tidak menyebabkan dia jadi tidak soleh dak. Nabi hak paling soleh, hak paling zuhud pun buat lagu tu, mandi sekali dengan isteri dia. Bila mandi kan nampaklah nampaklah. Jadi itu tidak tidak menyekat seseorang itu daripada jadi orang zuhud. Bahkan orang zuhud ni dia ambil dah. Dia amalkan apa-apa yang dibenarkan oleh syarak, dia tinggalkan apa-apa yang dilarang oleh syarak. Mak kata nak jadi zuhud kena tinggal dunia, tak boleh nikah, tak boleh apa tu, itu konsep zuhud dalam agama lain, bukan dalam agama Islam. Bukan dalam agama Islam. Jadi kita tidak perlu terpengaruh dengan konsep-konsep tersebut. Orang Buddha sebagai contoh nak jadi dekat dengan Tuhan ni mengikut fahaman mereka, tak boleh nikah apabila tak boleh nikah tu banyaklah masalah lain pula timbul banyak skandal go tu skandal go ni di kalangan sami-sami itu sendiri. Jadi agama ni tidak menghalang fitrah. Tidak menghalang fitrah. Itu. Okey. Lepas tu pendapat yang mengatakan tidak terangkat hadas suami yang mandi junub dengan lebihan mandian isterinya dan sekiranya tidak ada air lain barulah boleh menggunakannya serta diwajibkan tayamum adalah pendapat yang tidak berasas. Ada pendapat kita kata tadilah kalau suami tu mandi menggunakan lebihan mandian isteri dia yang berhadas. Suami nak mandi junub, sebelum dia mandi tu isteri tu mandi dulu. Berjunub juga mandi dulu. Lepas mandi tu tinggal separuh lagi air dah datang tu. Jadi suami pergi mandi guna air tersebut. Jadi ada pendapat kata tak jadi. Tidak sah. Tidak jadi suci suami itu. Tidak jadi suci. Lepas tu dia kata lagi kalau tak ada air lain. Kalau tak ada air lain, air tu je ada. Kalau tak ada air lain, hak tu je ada, barulah boleh guna. Tu pun tak pandai lagi. Tu pun tak pandai lagi guna air tersebut. Bahkan selepas guna air itu, selepas mandi itu kena tayamum pula. Kena tayamum pula. Itu pendapat yang tidak berasas. Rohok lah, rohok.
Jadi tidak perlu ada kemuskilan lah, tidak perlu ragu, tidak perlu rasa was-was ke gapo, tidak jadi. Tidak bernajis air itu dengan sebab terkena anggota si suami ataupun si isteri yang berjunub. Tidak jadi bernajis. Rohok lah. Larangnya tadi disalahfahami lah. Disalahfahami oleh setengah pihak. Tak apalah. Ni. Hadis lagi. Nak menyabitkan perkara tadi juga. Okey. Wali ashabi bisunan igtasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin. Faja'a liyaghtasila minha faqalat lahu inni kuntu junuban. Faqal innal ma' la yujnib. Penulis-penulis sunan. Penulis sunan ni adalah kitab Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah dan lain-lain. Ada meriwayatkan bahawa salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mandi menggunakan air di dalam jafnah. Jafnah ni kita kata tumsa lah, okay? Tumsa. Lalu baginda datang untuk mandi menggunakan lebihannya. Bila sudah mandi tu, adalah baki lagi air dalam tu. Nabi pun mari nak mandi pula guna air tadi. Seraya isterinya berkata kepada baginda, sesungguhnya aku berjunub. Dia kata gitu tu, ini ayatnya, aku ni mandi junub. Aku ni bukan mandi biasa, mandi junub. Jadi boleh jadi dalam fikiran dia ketika tu, air tadi tidak berapa suci lah. Tidak suci untuk Nabi SAW. Lantas baginda pun bersabda, bila gitu baginda Nabi poyak lalu, sesungguhnya air itu tidak berjunub. Mu jangan berjunubnya. Air tadi tidak berjunub, yakni dengan sebab setuh sikit-sikit tanganmu disebabkan mandi dulu, pandai akan nak mandi pula, tidak jadi kau apa. Tidak timbul apa-apa tidak jadi bernajis air itu. Jadi aku boleh mandi. Begitu juga kita. Itu. Itulah. Lepas tu kita boleh fahamlah mandian wanita yang berhaid dengan mencedok air dari sebuah bekas. Tidak menajiskan air yang berbaki di dalam bekas tersebut. Okay. Boleh jadi hak berjunubnya wanita, isteri sahaja. Dia mandi itu dalam keadaan dia berhaid. Jadi adakah air itu jadi cemar juga, jadi kotor juga bila suami nak pergi mandi? Suami itu tidak berjunub dalam keadaan biasa, mandi biasa. Adakah tak boleh? Boleh. Tidak timbul sebarang masalah. Tidak timbul sebarang masalah. Apa yang dibimbangi oleh isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dinafikan oleh baginda sekaligus menolak fahaman yang dipegang oleh orang Yahudi. Ini beza orang Islam dengan orang Yahudi. Orang Yahudi bila orang puan tu mari haid, maka dia akan asing ke. Duduk jauh-jauh. Duduk suku lah. Bagi dia orang puan ni kotor sangat. Dia tak boleh masuk. Okay, kalau dia masuk pun dia makan untuk dia lah. Kita tak boleh makan masuk ke dia. Tak boleh mandi sekali, tak hidup sekali ke. Kalau dalam Islam ke, dalam Islam bila perempuan tu mari haid, hak tak bolehnya, hak tak bolehnya, tak boleh setuh lah, tak boleh bermesra di antara lutut dengan pusat. Bahagian tu je lah. Ada setengah ulama kata bukan hak tak bolehnya kemaluan dubur dengan kubur. Hak tu yang hak tak boleh. Yahudi tak boleh berlaku. Jadi itu melampau menyebabkan orang puan ni rasa terasing, rasa kita kata mental lah Dola dengan mari haid tu emosi dia ganggu dah, kena gitu pula. Jadi kau stres, kau mental jadi agama Islam ni adil, comel molek tidak kata kita kata melampau lah, ekstrim dalam bab melayani isteri yang didatangi haid. Hak tak boleh melakukan hubungan lah ketika tu. Hak lain boleh berlaku. Boleh berlaku. Jadi dia hak mandi sekali, hak tu pun tak boleh juga. Itu Yahudi. Jadi agama mari nak buai lah penyakit-penyakit tu. Itu. Lepas tu kemantapan pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana baginda menjelaskan hukum dengan menyebutkan illah. Sebut sebab. Sebut sebab. Ini kenapa air itu tidak najis? Sebab air itu tidak terkesan dengan junub kamu tu. Hak berjunubnya orang. Air tu walaupun kena pada tubuh orang tu,
tidak jadi berjunuk juga. Ulama mengatakan setiap percakapan mestilah mengandungi 3 unsur utama, iaitu ad-di'ayah. Di'ayah ni pernyataan. Al-istidlal, istidlal ni dalil. Bila kita kemukakan suatu pernyataan, kita kena wari hujah. Dan yang ketiga al-amthal, contoh, supaya mudah difahami dan diterima oleh orang lain. Tak apalah. Ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berinteraksi menyampaikan hadis kepada umat dia. Itu. Jadi itulah kesimpulan malam ni, insya-Allah. Selepas ni ada sedua lagi, dan selepas tu kita akan masuk pada bab wudu. Bab wudu. Dan bab-bab seterusnya dalam kitab taharah ni. Dalam kitab taharah ni. Jadi ringkas cerita, boleh mandi menggunakan air selepas orang berjunuk mandi, sama ada suami ataupun isteri. Tidak jadi, air itu tidak jadi kotor, tidak jadi najis dan seumpamanya lah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah.